Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Sihat tak hari ni? Sihat. Alhamdulillah. Semua hadir ke hari ni? Ada yang tak hadir. Kenapa yang tak hadir tu? Tak sihat. Kuarantin Oh, okay. Semoga sembuh dan kamu semua jaga diri masing-masing boleh? Boleh. Okay, sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak Arif tolong bacakan doa. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, pemudahkanlah segala urusan kami dalam menimba ilmu ya Allah. Semoga kami semua menjadi pelajar yang cemerlang ya Allah di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih Arif. Okey, sebelum tu cikgu perkenalkan diri cikgu. Okey, nama saya Nashrika Auni. Okay, kamu semua boleh panggil cikgu Auni. Boleh? Boleh. Okey, pagi ni cikgu nak kita buat senaman pagi. Boleh? Boleh. Sebelum tu jarakkan diri masing-masing dengan kawan kamu. Jarakkan sikit. Jarakkan. Berdiri ke cikgu? Tak, duduk je. Okey. Okey. Okey dah. Okey, buka penutup buka masing-masing. Wah. Okey, dah. Okey, pagi ni cikgu nak kamu buat reaksi muka. Okey. Nanti cikgu akan tunjukkan gambar dan kamu tiru gambar tersebut. Boleh? Boleh, cikgu. Sekejap ya. Okey. Gambar yang pertama, gambar sedih. Okey, semua buat muka sedih. Muka sedih semua. Ana muka sedih. Okey, semua sedih. Tak sedih gitu? Oh, sedih. Okey. Seterusnya, muka terkejut. Okey, semua buat muka terkejut. Oh. Wah. Terkejut tu. Okey, seterusnya buat muka marah. Semua muka marah. Ada buat muka marah, no? Okey, marah. Dan yang terakhir, semua senyum. Senyum nampak gigi semua. Okey, balisnya semua. Okey. Jadi, apa kaitan reaksi muka ni dengan topik yang akan kita belajar hari ni? Siapa tahu? Indonesia Ekspresi. Silakan. Salam. denda. Masuk cepat. Denda tu. Lagi ada denda ke? Jom masuk. Okey. Pasal jaga parking habis. Kaitan dia ialah reaksi muka ada kaitan dengan seni reka grafik ilustrasi. Okey, macam tadi kaitan kan? Reaksi muka ilustrasi. Jauh kan? Okey, duduk. Betul kan? Betul. Sebenarnya reaksi ataupun ekspresi muka tu ada dalam subtopik yang akan kita belajar hari ni. Okey? Okey, cikgu. Okey. Boys duduk depan sana. Semua boys. Okey, tajuk yang akan kita belajar hari ini adalah pendidikan seni visual tingkatan 4. Tajuk 8 iaitu seni reka grafik ilustrasi. Okey, buka buku teks muka surat 170. Okey, sebelum duduk. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita hari ini, cikgu nak tanya, minggu lepas kita belajar tajuk apa? Ukiran. Okey, betul sah. Cuba tekan sikit. Okey. Minggu lepas kita belajar tajuk seni ukiran. Okey, dalam seni ukiran kita ada prinsip asas, alatan dan bahan, motif, pola, jenis ukiran, jenis silat dan juga penyediaan kayu. Okey. Kita teruskan dengan objektif pembelajaran. Okey, di akhir pembelajaran ini pelajar akan dapat menjelaskan definisi ilustrasi, menerangkan jenis-jenis ilustrasi dan fungsi ilustrasi, menjelaskan pelbagai media dan teknik seni reka grafik ilustrasi serta proses penjanaan idea ilustrasi, dan yang terakhir ialah mengenal pasti seni reka grafik ilustrasi
bagi mengukuhkan pemahaman terhadap komunikasi visual. Okey. So, kita semua dah? Okay. Sebelum tu sediakan nota dan juga pen atau pensel. Sedia? Okey. Kita teruskan dengan info. Muka surat 170. Okey. Ilustrasi merupakan elemen yang penting dalam bidang komunikasi visual selain logo dan tipografi. Okey, maksud kat sini ialah ilustrasi juga merupakan salah satu elemen yang penting dalam komunikasi visual. Okey. Seterusnya, sering terdedah dengan karya-karya ilustrasi iaitu buku teks, buku cerita kanak-kanak dan juga komunikasi. Maksudnya dekat sekeliling kita ni penuh dengan karya ilustrasi. Okey, yang paling terdekat sekali ialah buku teks. Okey, buku teks ni merupakan salah satu ilustrasi. Okey, faham? Okay, seterusnya, menjadikan fantasi seakan-akan alam realiti ataupun menghidupkan watak dan jalan cerita melalui karya karakter yang menarik. Maksudnya seolah-olah terjadinya realiti. Okay, maksud ini terjadinya realiti, padahal itu semua hanyalah fantasi ataupun imajinasi kita sahaja. Okay, faham? Okay, seterusnya kita pergi kepada kita pergi kepada definisi ilustrasi. Tapi sebelum tu kita pergi kepada persepsi seni. Okey, ilustrasi ni boleh dihasilkan secara manual, digital dan juga gabungan antara manual dan juga digital. Maksud kat sini ialah manual iaitu kita lukis melalui di atas kertas ni, contoh macam ni. Dan digital pula menggunakan komputer ataupun aplikasi yang sekarang ni berlaku. Contoh dia komputer sekarang. Okey. Seterusnya, okey, setakat ni faham? Faham. Okey, seterusnya kita pergi kepada definisi ilustrasi. Okey, cikgu nak tanya, apa yang kamu tahu tentang ilustrasi? Hasilkan imej. Okey, betul, tapi kurang tepat sikit. Boleh lah, betul lah. Okey. Ilustrasi, definisi ilustrasi ialah penghasilan sesuatu imej. Okey, tujuan dia adalah untuk dekorasi, interpretasi dan juga komunikasi secara visual. Maksud dekorasi ialah hiasan, manakala interpretasi maksud dia ialah penjelasan, dan komunikasi secara visual ni maksud dia ialah kita percakapan kita melalui gambaran. Faham? Faham. Okey, ilustrasi ni kalau nak senang sikit macam ni lah. Kita menggambarkan idea ataupun kata-kata dan diolah melalui gambar ataupun lukisan. Okey, faham? Faham. Okey, ingat kata kunci ni D, I dan juga K. Dekorasi, interpretasi dan juga komunikasi secara visual. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis ilustrasi. Okey, ada 10 jenis ilustrasi, antaranya ialah ilustrasi industri dan teknikal, ilustrasi sains dan perubatan, ilustrasi dekoratif, flora dan fauna atau alam, imajinasi, ekspresi, periklanan, fashion, penerbitan atau editorial, dan yang terakhir ialah komik dan animasi. Okey, buka muka surat 173. Okey, yang pertama ialah ilustrasi industri dan teknikal. Maksud dia kat sini ialah ilustrasi industri dan teknikal digunakan untuk mengkaji dan menghasilkan reka bentuk hasil ciptaan industri dan juga untuk mempromosikan dan memberikan maklumat produk dengan lebih terperinci. Maksud dekat sini ialah sebelum menghasilkan sesebuah produk tu kita perlu ada lakaran awal. Okey, lakaran awal tu lah tujuan dia adalah untuk memberi maklumat produk dengan lebih terperinci. Okey, contoh dia telefon. Telefon yang kamu pegang sekarang ni. Okey, telefon ni sebelumnya terjadi telefon ni, kita buat dulu lakaran awal dia. Okey, kamera letak kat mana, skru kat mana, bateri kat mana, semua tu lah sebelum terjadinya telefon ni. Okay, faham? Faham. Okay, selain tu ada juga kamera, lagi laptop, komputer dan yang berkenaan yang berkaitan dengan teknik
ilustrasi sains dan perubatan. Okay, ilustrasi ini digunakan dalam kajian anatomi tubuh manusia dan sains perubatan dengan meluas, membantu memudahkan kefahaman dan kerjasama dalam bidang perubatan dan bidang lain yang berkaitan. Okay, biasanya ilustrasi sains ni digunakan oleh pelajar perubatan dalam kajian dalaman tubuh manusia. Okay, maksudnya kan kita tak nampak tubuh kita, dalaman kita kan. Jadi sebab itulah ilustrasi ni penting untuk bagi kefahaman kepada pelajar perubatan. Okay, faham? Okay, contoh dia ialah sekarang ni dekat sekolah. Biasanya ilustrasi sains ni ada dalam buku teks biologi, sains, betul tak? Okay. Dan juga kalau kita 6 ada dalam buku sains sukan. Okay. Seterusnya kita pergi kepada ilustrasi dekoratif. Ilustrasi dekoratif ni menghiasi objek dengan sesuatu reka bentuk yang disederhanakan. Okay, biasanya akan mengaplikasikan ciri khas objek. Contoh dia ialah kelopak bunga dan daun dihasilkan secara berulang. Okay, biasanya ilustrasi dekoratif ni digunakan untuk hiasan saja. Okay, contoh dia adalah balutan hadiah. Okay, balutan hadiah kita akan nampak dekat situ ada bunga semua tu kan? Betul tak? Okay. Seterusnya kita pergi kepada ilustrasi imajinasi. Okey, ilustrasi imajinasi ni dikenali sebagai ilustrasi khayalan. Maksud dia, ilustrasi ni ialah idea kita ataupun imajinasi kita. Contoh dia, kita berangan rumah kita dekat bulan. Okey, rumah kat bulan, kereta terbang. Okey, daripada imajinasi itulah terhasilnya ilustrasi. Faham? Faham. Okey. Seterusnya ilustrasi ekspresi. Okey, yang kita buat tadi itulah dinamakan ilustrasi ekspresi. Okey, ilustrasi ni adalah air muka pada wajah yang memperlihatkan peranan seseorang. Okey, contoh dia cerita kartun ataupun komik. Mimik muka atau ekspresi muka tu penting kan, betul tak? Betul. Kalau tak ada ekspresi muka, bosan tak cerita tu? Bosan. Bosan kan? Okey, jadi ilustrasi ekspresi ni lah penting dalam penceritaan ataupun dalam buku, komik dan lain-lain. Faham? Faham. Okey. Seterusnya kita pergi kepada ilustrasi penerbitan. Okey, biasanya ilustrasi ni digunakan pada kulit buku. Buku cerita kanak-kanak, risalah, surat khabar, kulit novel, kartun dan ilustrasi cerpen. Okey, biasanya ilustrasi penerbitan ni ada di halaman buku teks. Okey, tujuan dia adalah untuk menyampaikan maklumat ataupun menggambarkan tentang penceritaan bahan. Okey, ilustrator yang terkenal dekat Malaysia ialah kalau veteran iaitu Jaafar Taib, dan kalau contemporary iaitu masa kini ialah Muhammad Khairul Azman. Okey, kalau buku teks tu contoh dia ialah My Old Family Tree. Okay, itu adalah hasil karya daripada Muhammad Khairul Azman. Okay, faham? Faham. Okay, seterusnya kita pergi kepada ilustrasi fashion. Okay, ilustrasi inilah memaparkan rekaan pakaian dan mempamerkan gaya rekaan mereka fashion. Okay, seterusnya menunjukkan ketelitian mereka terhadap rekaannya. Okay, contoh dia, sebelum mereka fashion tu buat pakaian ataupun tudung dan sebagainya, kita mereka fashion tu perlu lakar dulu kedudukan kat mana, warna apa yang sesuai dan macam-macam lagi. Okey, cikgu nak tanya, siapa mereka fashion yang terkenal dekat Malaysia ni? Okey, betul. Bibi Yusof dan sebagainya kan, sangat terkenal kan Malaysia. Okey, seterusnya kita pergi kepada ilustrasi, komik dan animasi. Okey, biasanya ilustrasi ini dikaitkan dengan penceritaan berbentuk ilustrasi. Okey, menggunakan satu atau lebih panel yang dihasilkan secara berturutan
ataupun sequential art. Dan yang akhirnya dikaitkan dengan sesuatu cerita yang lucu, novel grafik dan adiwira. Contoh dia Ujang, Lawak Campus, betul tak? Betul. Okay, betul. Okay, maksud dia kat sini menggunakan satu atau lebih panel yang dihasilkan secara berturutan. Maksud kat sini ialah contoh. Dalam satu muka surat, dia ada bahagian dia. Yang biasa kalau kita tengok komik semua tu kan, yang pertama ni dialog apa-apa, kedua dialog, faham tak? Kita tengok kan komik tu kan. Okey, ni adalah satu atau lebih panel yang dihasilkan. Okey, seterusnya. Okey, setakat ni faham kan? Faham, cikgu. Faham. Okay. Cikgu nak tanya, ikon komik tanah air yang terkenal dengan karya Kampung Boy. Okay. Nama sebenar dia apa? Tak tahu. Latik. Okey, nama sebenarnya ialah Muhammad Nur bin Muhammad Khalid. Bukan Latik Bukan. Okey. Kenapa dia dipanggil sebagai ikon komik? Sebab dia menterjemahkan komik Kampung Boy itu 20 bahasa yang berbeza seluruh dunia. Sebab itu dinamakan sebagai ikon komik tanah air. Faham? Okay, seterusnya kita pergi kepada ilustrasi keiklanan. Okay, ilustrasi keiklanan ialah sebagai ilustrasi produk. Okey. Sekejap ke? Okey. Seterusnya mempromosikan produk, perkhidmatan dan penyampaian maklumat. Digunakan untuk menunjukkan karakter produk dan menimbulkan kesan emosi kepada pengguna. Contoh dia majalah, poster, surat khabar, risalah. Contoh dia yang lain ialah apa? Poster, Pizza Hut, lagi? McD, KFC, Mustafa, Domino's. Okey, semua tu lah. Dia biasanya dia promosi produk tu macam beli satu percuma satu. Macam tu. Okay, betul. Dan juga menimbulkan kesan emosi. Okey, contoh dia kita lihat poster, wah sedapnya. Itulah maksud dia menimbulkan emosi. Okey, faham? Faham. Okay, seterusnya yang terakhir ialah ilustrasi flora dan fauna. Okay, biasanya ramai pelukis yang menggunakan ilustrasi flora dan fauna. Maksud dia sekeliling kita ni dia menggambarkan alam sekitar. Contoh dia gunung, pokok, haiwan dan lain-lain lagi. Okay, faham? Faham. Faham kan jenis-jenis? Faham. Okey, seterusnya kita pergi kepada media dan teknik. Muka surat 178. Okey. Okey, apa itu media? Okey, media ialah alat atau perantara dalam komunikasi atau perhubungan. Okey, contoh dia ialah poster, periklanan, pembungkusan, buku cerita, buku teks, komen, postcard dan juga mural. Okey, kalau medium pula ialah bahan dan alatan yang digunakan dalam penghasilan karya. Okey, contoh dia cat air, pensel, dawat, cat akrilik dan juga marker pen. Okey, ini contoh dia. Okey, ni media. Poster, ilustrasi, periklanan, stand dan juga mural. Okey, ni adalah media. Cat air, marker, akrilik, pensel dan juga marker pen. Okey, faham? Faham. Okey, seterusnya kita pergi kepada teknik. Okey, teknik terbagi kepada dua, iaitu tradisional dan juga moden. Okey, beza teknik tradisional ialah teknik yang menggunakan manual. Manakala teknik moden ialah menggunakan komputer. Okey, contoh dia. Okey, contoh dia ialah sapuan berus kering atas basah, iaitu cat air, kolaj kertas yang kita cari-cari kertas tu dan cantumkan balik tu. Okey, seterusnya garisan selari, hatching. Maksud dia garisan yang macam ni. Kalau garisan yang macam ni dinamakan garisan pakas. Jadi itu bukan adalah teknik ilustrasi. Faham? Faham. Okey, seterusnya airbrush. Airbrush ni biasanya guna alat tu. Alat brush tu biasa kita guna merah. Biasa digunakan di kereta, betul tak? Betul. Biasa kalau kereta betul Betul. kan? Betul, cikgu. Okey, betul.
Seterusnya potongan kayu dan berisan besi atau dinamakan sebagai teknik cetakan. Okay, seterusnya teknik model. Teknik model yang pertama ialah digital vector. Digital vector biasanya asas kepada elemen lukisan seolah-olah seperti dua dimensi. Aplikasi yang biasa digunakan ialah AI, iaitu Adobe Illustrator dan juga Microsoft Designer. Manakala digital photo montage, teknik collage tapi dihasilkan melalui digital, melalui komputer. Faham? Faham. Okey. Kalau model 3D maksudnya foto animasi 2D dihasilkan menjadi animasi 3D. Ini dinamakan digital model 3D. Biasanya aplikasi ini gunakan ZBrush dan juga Blender. Okey. Seterusnya bagi pada Illustrator. Illustrator ini ialah orang yang bertanggungjawab menghasilkan ilustrasi. Ilustrasi ini perlu menguasai medium dan teknik dalam penghasilan ilustrasi. Okay, ini contoh ilustrasi Leonardo da Vinci. Okay, contoh dia yang pertama iaitu Vitruvian Man dan juga System Thinking Apply to a Whale. Faham? Faham. Okay, seterusnya kita bagi kepada proses penjanaan air. Okay, proses ni ada 3 proses. Yang pertama thumbnail. Okey, proses ni bertujuan untuk membantu Illustrator untuk mendapatkan maklum balas kepada pelanggan ataupun penambahbaikan sebelum karya akhir tu dihasilkan. Faham? Faham. Okey, yang pertama ialah thumbnail ataupun lakaran mudah ataupun dipanggil lakaran kenik. Okey, maksudnya kita buat banyak-banyak thumbnail yang kecil-kecil tu dinamakan sebagai thumbnail. Dia secara ringkas dan juga pantas. Okey, seterusnya kita pergi kepada selepas thumbnail kita buat rough sketch, iaitu lakaran kasar. Okey, biasanya fasa ini dinamakan kita pilih satu ataupun beberapa yang thumbnail tu dan dijadikan sebagai lakaran kasar. Okey, faham? Faham. Fasa ni dia ada bentuk dan juga rupa, macam adalah nampak mata, telinga, semua rambut tu. Kalau macam thumbnail tu kita lukis je macam tu. Kita macam bagi posisi ke dia. Okey, seterusnya selepas lakaran kasar tu kita pergi kepada komprehensif ataupun lakaran akhir. Okey, lakaran akhir ni biasanya lengkap lah, ada warna, ada jalinan, ada sebagainya. Dah memang lengkap satu tu. Faham tak? Kalau tak faham, kita kena video sekejap. Dia ada 3 gambar tu. Okay, daripada gambar 3 tu, dia pilih satu, iaitu lakaran kasar. Okay, lakaran ni lebih jelas. Dan seterusnya komprehensif, itu lakaran akhir. Okay, colour dah semua dah perfect dah. Okay, faham? Faham, cikgu. Okay. Stop lah. Okay, contoh dia. Okay. Ini thumbnail. Okay, cikgu buat 2 je. Jadi thumbnail. Okay, daripada thumbnail tu lah hasilnya lakaran kasar. Okay, daripada lakaran kasar ni lah komprehensif. Faham? Faham. Okay. Maksudnya kamu semua dah faham? Faham. Tentang ilustrasi semua ni? Faham, cikgu. Okay, faham? Okay, cikgu nak buat aktiviti sekejap je. Okay, aktiviti dia yang pertama. Okay, ni ilustrasi apa? Dekorasi. 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 Okay, betul. Ni adalah ilustrasi dekorasi. Okay, yang ni? Tutup buku dulu. Tutup buku dulu. Cikgu dah uji kamu macam lupa. Tutup buku. Okay, yang ni? Ekspresi. Okay, betul. Yang ni? Pandai. Yang ni? Bujang. Komen. Komen.
Kasih. Yang ni? Penerbitan Roti Bandai. Yang ni? Okey. Yang ni? Tu. Fauna. Betul. Fauna. Okey. Yang ni? Teknikal. Kenapa tak? Teknikal. Okey, Bandai. Satu. Satu. Imajinasi. Okey, Bandai. Okey, maksud dia kat sini. Maksud dia kat sini, kamu semua dah faham lah tentang seni reka grafik ilustrasi. Betul? Betul. Okey, kita pergi kepada yang terakhir. Okey, apa yang telah kita belajar hari ni? Cikgu nak seorang tolong rumuskan apa yang kita belajar hari ni. Okey, Cikgu nak Ana lah. Boleh Ana? Apa yang kita belajar hari ni daripada monitor, kita dah tahu tentang definisi ilustrasi. Kemudian kita teruskan kepada jenis-jenis ilustrasi. Kita tahu lah disebutkan ilustrasi kan. Kemudian kita dah tahu media dan teknik yang digunakan untuk menggunakan ilustrasi. Kemudian dengan ahli sekali, kita telah terangkan tentang proses pengenaan idea. Okey, betul. Tepuk tangan sikit kat sini. Kita belajar hari ni ialah definisi. Okey, semua tahu kan maksud definisi? Okey, kemudian jenis-jenis ada 10 tadi kan? Okey. Kemudian ada media dan juga medium. Tahukah beza dia media dan medium? Tahu kan? Media biasanya alatan atau bahan. Okey, seterusnya kita bagi pada teknik. Teknik ada 2 tadi kan? Tradisional dan juga modern. Okey, dan yang terakhir ialah proses penjanaan idea. Okey. Setakat itu sahaja. Saya rasa dah habis dah kelas kita hari ini. Okey. Semoga apa yang kita belajar hari ini akan kamu terapkan masa akan datang. Ingat ya, minggu depan saya tanya lagi. Okey. InsyaAllah. Okey. Saya rasa setakat ini saja daripada saya. Sekian, terima kasih.